Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amluka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu saya bacakan dulu sidang jemaahnya Allah Ta'ala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'da. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang mulia Ta'ala, alhamdulillah salam fitness qalbu siri yang ke-71. Alhamdulillah bersiaran lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah bantu sahabat-sahabat kita sebarkan kepada jemaah semua ataupun yang sesiapa saja. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita
di pagi yang begitu tengok cuaca di tempat saya ni alhamdulillah. Tak tahu di tempat anda semua bagaimana, okey semua. Kita berharap kita mengajak kepada Allah Taala agar berikan suasana yang bermanfaat, ya. Kalau hujan, hujan yang membawa manfaat, ya. Allahumma sayyiban dafi'a, kata Nabi SAW, ya. Biar hidup kita ni kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar tidak diturunkan mudarat, ya. Jadi kita nak hari-hari kita ni kita lalui di kala keadaannya sentiasa ada manfaat. Kita minta jauh daripada segala mudarat. Dan mudarat itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudarat itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Jadi bila kata mudarat itu yang tidak boleh memberikan mudarat melainkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala saja yang boleh bagi mudarat. Maka kita berlindung dengan Allah. Kita minta Allah, ya Allah, angkatlah apa-apa bentuk mudarat yang ada pada kehidupan kita ni. Kita tak tahu. Jadi mudarat ini kita kaitkan dengan kita kaitkan dengan maksiat pun boleh. Jadi kalau kita sedaya upaya untuk menghindari maksiat, insya-Allah Allah akan jauhkan kita pada mudarat. Sebarang bentuk mudarat maka akan terhindarlah daripada sebarang bentuk mudarat. Maksiat maka terhindarlah sebarang rupa bentuk mudarat. Tu dia rupa maksiat mudarat itu dia saling berkait rapat, ya. Dia saling berkait rapat. Ya, benar tu. Surah An-Najahiyah. Memang kita baru-baru ini di orang kata apa, Allah Taala datangkan dengan musibah banjir. Maka kali ini kita bila hujan je mula dah berdebar hati, berdebar hati. Padahal hujan itu membawa rahmat sepatutnya. Dia sebenarnya mudarat ni bukan pada hujan, mudarat bukan pada benda, tapi mudarat itu pada diri yang melakukan maksiat. Mudarat pada Allah. Allah yang mendatangkan mudarat. Sebut tentang mudarat, mudarat ni benda yang akan membawa kita melarat. Tu dia. Jadi kita minta lindung pada Allah Taala mudarat. Caranya minta lindung itu mestilah dengan apa dia? Buat segala suruhan Allah. Tinggalkan larangan dia. Dalam keluarga kita, dalam keluarga kata Allah Taala kata apa? Sekiranya sesuatu penduduk itu bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan turunkan barakahnya. Penduduk negeri, sekiranya penduduk negeri itu ayat berapa tu? Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 96. Cuba tengok. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Nampak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nampak? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka barakah dari langit dan bumi. Jadi bayangkan kalau satu negara itu semua beriman bertakwa. Kalau tak boleh nak satu negara, satu negeri. Tak boleh satu negeri, satu keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita tu nak dijauhkan daripada segala bentuk perkara yang lawan kepada barakah, itu adalah sarakah. Barakah benda yang punah kana. Lawan pada barakah punah kana. Jadi kalau tak nak hidup punah kana, tak nak keluarga dalam keadaan yang punah kana, maka mari kita wattaqau, beriman dan bertakwa. Tu kita nak beriman dan bertakwa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah cuaca pun cantik, Masya Allah. Jadi Allah beri kita ruang untuk live lagi. Walaupun saya tak beritahu pukul berapa, saya live je lah. Ada beberapa urusan tadi saya perlu selesaikan. Tag kawan-kawan kita tu, bantu sebarkan. Jangan pula urut, bagus, tak adalah kuliah. Baik. Jadi sebenarnya yang memulakan Allah SWT. Memang kita pertama kena itikad yang pertama. Kita kena itikad yang pertama. Bahawa mudarat, manfaat itu pada Allah SWT. Bukan pada cuaca. Bukan pada makhluk. Kadang-kadang kita tak sedar pun cuaca tengah elok. Tengok. Cuba tengok kisah tsunami. Kan? Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala. Elok ya. Tak ada apa. Angin tiup, sepoi-sepoi basah. Tengah elok-elok tu. Mengejut datang. Allahu Akbar. Tengah suka-suka tuan-tuan, sedang jemaahnya Allah Ta'ala, tengah seronok-seronok tu, pam datang satu kali.
Barokah tu bukan sama dengan Mira Muhammad Daud, bukan sama dengan lawan, silap. Saya sebut sama dengan tadi kan. Barokah ni benda yang bertambah-tambah. Sarokah ni, nafsu sarokah ni benda yang tak cukup-cukup. Akhirnya barokah lawannya punah ganah. Punah ganah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, nafsu seringkali kita buat diri kita keliru. Yang kita buat keliru, jadi ragu, jadi cemburu, jadi iri, jadi dengki, itu adalah kerana nafsu. Yang boleh menundukkan nafsu, itu qalbu. Qalbu yang boleh menundukkan nafsu. Bukan sekadar ilmu. Kadang-kadang ada ilmu saja, tapi tidak ada tarbiyah jiwa, maka kalah juga ilmu itu. Sebab tu jangan ingat kita nak nuntut ilmu sekadar nak tahu, tidak. Kena cari orang yang boleh takdib, boleh tarbiyah. Boleh tarbiyah. Kalau vitamin Ustaz, kalau tak ada lemak, jangan tak ada lemak. Tak boleh lah macam tu, Puan Zuraidah. Bila tak ada, dia steady dia. Bila ada, menambah kuat. Kita nak macam tu. Jangan tak ada kuliah dia, Allah lemak. Jangan. Tak ada kuliah, kita dah ada bekalan. Ulang kaji. Tingkatkan balik prestasi kita. Ada kuliah, tambah lagi. Tambah lagi bateri, tambah lagi energi. Biar sentiasa bertambah-tambah. Kita tak nak, bila tak ada, dia lemah. Ada, dia kuat. Tak ada, dia lemah. Ada, dia kuat. Jangan begitu. Itu namanya tidak konsisten. Kita nak apa? Kita nak sentiasa bertambah, insya-Allah. Jadi bagi yang memahami, maka dia nak sentiasa memastikan keadaan sentiasa berada di kedudukan yang konsisten. Itu kita nak amantu billah sumastaqim. Kita nak macam tu. Baik. Jadi yang buat kita selalu keliru tu nafsu. Jadi kita bukan sekadar nak ilmu semata-mata, tapi nak ilmu yang boleh menusuk ke kalbu. Maka tarbiyah. Ilmu yang mentarbiyah qalbu. Ilmu yang mampu menzahirkan sifat-sifat yang ada pada qalbu yang sebenarnya. Itu dia. Jadi sebab itu ada ilmu. Dia boleh menjadi rosak kepada ilmu kerana qalbunya tidak terbentuk. Tidak dididik, tidak dibimbing. Baik, siapakah yang akan mendidik qalbu kita? Siapakah? Maka kebenaran. Bila rujuk pada kebenaran, Wan Nursita, Ustaz, nak kurangkan kebertanggungan pada makhluk itu susah. Macam mana nak didik hati itu, Ustaz? Bagi statement pun dah salah. Kita yang buat statement tu kan. Kita yang buat statement, susahlah Ustaz. Nak bergantung dengan makhluk. Kita bagi alasan. Lepas tu tukarlah statement. Tukar statement tu. Kan Nabi kata, kalau tak boleh cakap yang baik, diam. Jangan buat statement, susahlah Ustaz. Kita ni manusia kan memang macam ni. Kita kan, kenapa tak nak ambil kata-kata yang boleh membawa kepada tarbiyah? Kenapa kita memilih kata-kata yang tidak membawa unsur tarbiyah? Kalau sebut, tengok tadi. Macam mana nak membentuk tetapi masih memegangkan kata-kata tadi? Ramai orang nak Allah. Nak Allah. Tapi kata-katanya tidak membawa kepada cerminan nak Allah. Contoh, saya nak Allah Ustaz. Tapi susahlah Ustaz. Macam mana ya nak Allah Ustaz? Susahlah Ustaz. Nampak? Nabi dah kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ni, jaga lidah dulu. Kita selalu sebut benda-benda yang tak patut. Antara perkara yang nak kita tarbiyah diri kita, jangan sebut benda yang tak patut. Diam. Jangan buat statement, saya ni lemah Ustaz. Saya ni susahlah Ustaz. Payahlah Ustaz. Apa yang susahnya? Susahnya kita lah yang masih lagi bagi statement begitu. Kita memilih, Allah bagi akal. Kita berkata-kata, kita boleh fikir apa yang kita kata-kata tadi kan. Adakah kata-kata kita tadi berunsur kepada kebenaran? Kalau kata-kata itu tidak berunsurkan kebenaran, maka hentikan. Hentikan. Yang boleh mentarbiyah hati kita ini adalah kebenaran-kebenaran dibawa oleh Rasulullah SAW bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
Maka Al-Quran mengajar kita untuk banyakkan, kalau kita tengok pada Al-Quran, larangan. Saya kuat dengan Allah. Macam tu. Keluarkan kata-kata yang berunsur tarbiyah. Belajar dulu ustaz macam mana kata-kata yang boleh saya kuat bergantung dengan Allah. Di situlah datangnya lisan. Peranan lisan ni besar. Lisan inilah akan datangnya juga bantuan untuk kita menjadi kuat. Allah datangkan lisan. Allah datangkan lisan kita ni bukan nak katanya kok suka. Allah datangkan lisan kita ni untuk mengatur tutur kata. Kata-kata kita ini juga yang akan kita susun mengikut iman yang ada di dalam dada. Kalau kita masih mengeluarkan kata-kata yang berunsur keraguan, kata-kata yang berunsur alasan, kata-kata yang berunsur kepada kebergantungan kepada makhluk, bermaksud hati kita. Jadi sekarang ni, bila soalan tadi puan kata, Nursita kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Susahlah Ustaz, nak bergantung, tak nak bergantung dengan makhluk ni, susahlah Ustaz. Bermakna, perkara pertama yang kita perlu perhalusi adalah ni, kefahaman dalam hati. Apa yang kita faham tentang makhluk? Mindset kena betul dengan betulkan apa? Betulkan kefahaman yang datang dari kesedaran. Yang datangkan kesedaran. Datangkan kesedaran. Barulah hilang yang pergantungan. Anda kena faham ya. Hilang pergantungan bukan bermaksud kita buat tak tahu dengan makhluk ya. Jangan tak payah bergantung lah Ustaz. Tak payah ada suami pun tak apa. Ada macam tak ada macam tunggoi dah Ustaz. Malah lah ada suami. Itu orang mengalah. Orang putus asa. Maksud tidak ada pergantungan dengan makhluk ini. Jangan harapkan balasan daripada makhluk. Yang duk melepek kat suami kita tu, nak kita harapkan apa, Puan Rosita? Kita duk harap kat kawan kita, nak harapkan apa? Apa yang kita harapkan pada makhluk? Bagi tahu. Patutnya makhluk ni tempat kita untuk berbuat baik, berbuat pahala, bukan mengharapkan orang faham kita. Orang takkan faham kita. Nak suruh orang faham kita. Saya ni isteri Ustaz. Suami saya tak faham saya Ustaz. Tempat mana lagi saya nak bergantung? Allah jadikan Nabi Adam AS. Cuba tengok apa iblis kena buat. Adakah Nabi Adam AS untuk faham iblis? Tak. Allah suruh iblis berbuat baik dengan Nabi Adam AS. Bukan bergantung dengan Nabi Adam AS. Ada? Tak ada. Allah jadikan Siti Hawa. Untuk apa? Untuk Nabi Adam AS merasai nikmat berpasangan. Bukan bergantung dengan Siti Hawa. Kita tidak faham. Jangan harapkan balasan. Dan nama pun iman kata. Ni orang Kedah kata habak mai sat dengar sat. Mai habak mai dengar sini. Dengar sini. Orang Kedah kata, manusia ni tak ada apa. Tak ada apa. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Itulah manusia. Nak kata hidup macam mati, nak kata mati macam hidup. Manusia. Jadi jangan harapkan apa-apa. Apa nama? Kita ni manusia ni tempat kita berkhidmat. Ada suami, khidmat pada suami. Lantak dia lah nak buat perangai dia macam mana. Dia buat perangai, dia punya pasal. Allah tak tahan Ustaz nak buat baik ni dengan orang yang tak baik dengan kita. Itulah namanya ujian. Itulah namanya Allah berikan balasan, ganjaran. Sebab kita sanggup taat kepada Allah. Di saat orang buat baik, orang buat jahat dengan kita, kita balas baik dengan dia. Allahu Akbar. Duk gantung orang, gantung dengan makhluk ni apa? Apa maksud gantung dengan makhluk? Ada bergantung bergayut dekat dia. Punah kawan. Pegang. Awak ada apa ni? Udah nak berdukung je. Awak dah berdukung lagi belakang. Itu nama bergantung. Apa yang dimasukkan bergantung? Cuba cerita. Inilah nafsu ni. Ini nafsu ni. Inilah nafsu ni. Keliru kita di dalam memahami maksud kehidupan. Sebab nafsu kata bergantung itu adalah mesti nak kena orang faham kita. Mesti kita nak dapat sesuatu daripada orang.
Salah. Tuan Zakaria tolong baling Kedah nah. Tu dia. Takkan kita nak bergayut dengan depa. Depa pun tak faham, kita pun tak faham. Salah. Kita bergantung dengan Allah. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita itu, kita bergantung kepada Allah nak bayar kita macam mana. Biar Allah lah yang bayar kita. Jangan harapkan orang lain bayar kita. Orang lain tak mampu nak bayar kita. Dia bagi duit cukup lah. Lebih pada tu dia takkan boleh bagi. Dia boleh bagi makan cukup lah. Lebih pada tu dia tak boleh bagi. Setakat apa yang dia boleh bagi, dia bagi. Bagi tempat tinggal, setakat itu je lah. Tapi nak bagi keamanan, kebahagiaan, ketenangan, tak ada kat manusia. Tak ada. Nak minta duit, setakat bagi duit, setakat tu lah manusia boleh bagi. Nak bagi apa? Masa pun tak tahu nak bagi berapa. Allahu Akbar. Biar apilah mereka tu nak buat lagu mana. Dah tak ada lagu dah. Tak ada lagu dah kata. Tak ada lagu. Tiru Ustaz Usam. Maklum kata. Kelakarlah tengok Ustaz Usam. Dengar tu. Allahu Akbar. Jangan. Itu nafsu. Nafsu ni suka buat kita keliru. Sebab nafsu ni reflect dia kepada apa? Benda. Kita nampak manusia, kita nak sesuatu pada dia. Apa yang kita nak pada dia? Betulkan fahaman kita. Kita tak ada apa-apa hajat pada makhluk. Ustaz, saya rasa macam dukung je. Tu dia. Dukung ke? Ada ke? Itu dia kata nanggung biawak hidup tu. Allahu Akbar. Janganlah begitu. Kita ni, kita nak apa kat manusia ni? Betulkan balik pahaman. Duit pun tak bagi. Nak buat macam mana? Tak semua orang ada duit. Kalau ada duit pun, dia bubuh kat mana yang dia nak bubuh. Kan? Allahu Akbar. Selain dari Allah tu, asbab saja. Tahu tak apa, Puan Suzy? Benar. Kita kena fahamkan diri kita ni. Dengar ni. Kita kena fahamkan diri kita ni, Kak Long. Dengar ni. Jangan duk ikut nafsu. Awak Ustaz ada kat utara ke? Tak. Mana entah sampuk angin utara masuk sini Wahai. Dah. Kita ni kalau betul pandangan kita, insya-Allah. Betulkan pandangan kita. Pandangan yang mana? Pandanglah dengan yang benar. Ya. Pandanglah dengan yang benar. Jangan pandang dengan keraguan. Jangan pandang dengan nafsu. Kita nak dengar sebut nafsu ni, Allah. Puan Nosita. Kan bagus gitu. Allah, nafsu ni. Ya, benar tu Puan Hanim. Nafsu ni, dia suka buat kita berhajat kepada benda. Nafsu punya cerita. Nafsu ni, cuba tengok cerita pasal nafsu ni. Bila sebut nafsu ni, bab makan, bab minum. Bab cantik-cantik. Bab hias-hias. Bubuh kat dia lah nafsu ni. Jadi sekarang ni, kita kena duk renung. Kita duk tengok apa sebab dunia ni ada. Kita jangan tengok dengan nafsu. Kita duk nafsu je nampak, oh kahwin lagi nafsu. Tak, nafsu ni benda. Kalau kahwin, tak kahwin lagi pun duk tengok benda kat isteri, kat suami. Sama, nafsu jugalah. Tu cara dia. Nak hebat mai ni. Allah Akbar. Nah, benar ikut nafsu jadi lesu. Jadi sekarang ni, bila kata kita nak kembali, jangan keliru. Jangan keliru ni, maka kita kena tengok. Kita kena tengok. Kita kena tengok apa yang ada pada hidup kita ni. Itu namanya tengok dengan kebenaran. Cuba kata pula. Itu kita Kelantan ni. Kecik uduh nanti. Dok jadi orang London nanti kan. Tak maulah. Tak reti kita Kelantan ni.
Tapi hirup budu boleh, tak ada masalah. Hirup budu lah. Budu tu kita hirup, tak ada masalah. Tak boleh. Kalau Kelantan ni kena mood dia lain sikit. Dia kena dia ulik kan, dia Cik Siti Wah Kembang macam tu kan. Dia kalau ke tengah nak bagi penegasan, dia kena ubah kata sikit, pam macam itu. Baik. Tak boleh orang Kelantan ni dia kalau sebut bodoh pun lembut, bodoh kan. Bodoh. Allah. Dah dia marah, dia pun marah, dia lembut kan. Bismillah. Berapa lembut? Sebab dia hilang huruf dah. Huruf tu dah hilang. Macam gigi hilang satu kan. Dia lembut. Dia masuk lembut. Dia macam tu. Baik. Jadi sedangnya hanya mulakan Allah Ta'ala. Kan kita santai-santai lah. Fitnah qalbun. Tapi Ustaz zaman sekarang semua perkara keliru. Sebab apa semua perkara keliru akhir zaman ni, Puan Nur Aini? Sebab mana tidakkan, masakan tidaknya. Cuba tengok sekarang ni. Semua saja pergi kepada kebendaan. Semua nak nampakkan contoh. Nak sayang saja, nak nampakkan sayang. Nak nampakkan sayang. Nak nampakkan apa? Kita kecek Kelantan. Baik ke apa? Demo tak kena bak ke demo ni. Waduh, Jawa. Jawa tak kerti. Allah Akbar. Ni, bila kata baliklah balik utara balik. Bila kata kita tengok. Sekarang ni kata-kata cuba kata keliru sebab keliru. Contoh, bila sebut sayang setia yang satu, kan keliru tu. Kita confuse sayang setia yang satu. Siapa kata sayang setia yang satu? Siapa kata? Habak mai? Siapa kata? Siapa kata? Oh, sayang saja setia pada yang satu. Satu Malaysia. Tak ada satu Malaysia dah. Keluarga Malaysia sekarang ni. Tak ada. Kaya saja harta. Siapa kata kaya itu harta? Siapa kata? Siapa kata? Ini masalah kita. Masalah kita sekarang ni, akhir zaman, hak yang mana sepatutnya duduk pada yang benar, sifat-sifat yang bersifat kebenaran, itu telah dimanipulasikan, dieksploitasikan kepada perkara-perkara kebendaan. Barat kata, benar tu Ahmad Naufal. Ini yang berlaku. Barat kata, ladies, first lady. Allah. First lady itu Barat kata. Haji Mak Muda kita beres Kelantan. Oh, siapa nak klik Kelantan? Mari. Kita beres Kelantan. Beres bohong ganu. Oh, beres bohong ganu. Oh, kita tahu. Semua nak ikut Barat. Sesak Barat dia panggil. Sesak Barat. Allahu Akbar. Dunia, contoh. Dunia, cakap Sarawak. Ui, tak gerti saya. Cuba adjust sikit cakap Sarawak. Dunia ni, tempat berpisah. Sekarang semua orang nak bertemu, nak jadikan tempat bertemu. Padahal bertemu kita di akhirat sana. Ini yang berlaku. Nafsu keliru. Cantik pada rupa, kaya pada harta, sayang pada setia, masa pada yang banyak, sihat pada ubat. Jadi kita lah memain peranan kita balik. Tegakkan balik kebenaran. Tegakkan balik kebenaran.
Sesak barat tu Kelantan Ustaz. Oh dah. Oh barat. Sesak barat lah. Oh dah ikut kok ikut hok beda-beda ngaruk-ngaruk tu. Oh, mana ngapu tu. Barat lah tu kan. Nah, masa bukan emas. Betul tu Bang Lajak. Sembang bikin bimbang. Simpanan dijadikan jaminan. Ini yang berlaku. Sebab tu last sekali, bila kita nak menegakkan kebenaran, Allahu Akbar, kita pula dipersalahkan. Tengok kebenaran. Contoh nak buat baik. Nak buat baik dipersoalkan. Yang baik dipersoalkan. Yang duk jahat dibiarkan. Allahu Akbar. Contoh, kahwin lagi, nikah lagi, cerai lagi. Nikah lagi, sikit punya susah. Cerai lagi, is okay. Dah nak buat apa, tak ada jodoh, dia kata. Bila nikah lagi, tak ada pula cakap ada jodoh. Ini banyak kekeliruan. Ini banyak kekeliruan. Nampak? Jadi sebab itu kita kena jaga. Ya? Bagaimana untuk mendidik nafsu, kerana ramai orang solat puasa tapi tak sukalah, bantu sikit Ustaz. Sebab tu Tuan Muhammad Ar-Rashidi, nafsu ini dididik dengan kolbu. Bukan sekadar ilmu yang sekadar menzahirkan perbuatan saja. Bab solat kena ada ilmu. Bab zakat kena ada ilmu. Ilmu untuk melakukan ibadat solat wajib kena ada. Ilmu untuk melaksanakan segala suruhan agama wajib kena ada. Tapi kalau mari bab nafsu, ilmu menundukkan nafsu itu dengan kolbu. Bila ilmu untuk kolbu, pertama kita kena pergi kepada pembersihan kolbu dulu. Tazkiyatun nafs. Maka hati kena menguasai perkara ini. Maka bila sebut tentang nafsu, nafsu ni dia akan kalah dengan benda-benda yang pahit. Nafsu dia suka benda-benda yang seronok. Maka kita terbalikkan seronok yang nafsu suka kepada seronok yang kolbu suka. Contoh, seronok kita dengan ada isteri. Itu nafsu suka. Ada isteri, siap nyanyi je. Ai senangnya dalam hati. Ada ai tu. Ai senangnya dalam hati. Oh, andai beristeri dua. Seronok dia. Dia seronok dengan ada isteri. Tu nafsu. Tak kisahlah 2 ke 3 ke 4 ke. Seorang pun tak payah ceritalah. Tanya orang nak kahwin, baru nak kahwin tu orang bujang-bujang. Jangan tanya kahwin lagi, tanya bujang dulu. Oh, dia punya termenung nak kahwin. Macam ni melengung. Rasa macam, alah, berdoa depan Kaabah, menangis nak kahwin. Nak kahwinnya pasal. Rasa macam jadi best man win lah. Rasa macam, ya Allah. Nan. Tukar. Yang seronok bukan ada isteri. Yang seronok didik isteri. Cuba seronok didik isteri. Ni dah, bila dah ada isteri, bisu je. Bang, cakap sikit dah. Malah lah awak. Abang, ajaklah saya ni. Belajarlah sendiri. Bang. Apa hukumnya saya ni? Apa hukum pada? Kau ingat aku ni apa? Ustaz ke? Tanya. Marah pula. Tukar. Seronok dengan harta. Itu nafsunya cerita. Seronok dengan pahala. Bila buat pahala seronok. Tukar. Lawan. Dia mesti berlawanan. Tu kefahaman. Orang seronok bila ada dunia. Oh, semangat, energetik. Kita seronok bila pergi ke perkara yang pahala. Seronok pergi masjid. Seronok. Itu kena dengan kefahaman. Allahu Akbar. Ustaz, ulas sikit bila orang bina target nak keluarkan zakat sebab sekian jadi diusul untuk buat salah tu Ummu Atifah Karim. Itu tidak diajar dalam Islam. Zakat setelah harta ada, bukan duk membayangkan, itu angan-angan. Itu sebenarnya nak duit, bukan nak zakat. Niat dalam niat. Letak duit kat depan, bukan zakat kat depan. Zakat ini bagi yang mampu. Salah tu. Zakat, jangan ubah, jangan manipulate. Kita sebenarnya nak seal banyak sebenarnya. Bukan nak zakat banyak.
Sebelum kita nak zakat, ada benda tak yang kita kena buat? Apa dia? Buatlah yang wajib, yang lain banyak. Jadi berharta jangan. Harta ni banyak salah laku saya perhati. Antaranya itulah tadi. Meletakkan zakat nombor 1. Tak, Islam tak suruh begitu. Zakat kan rukun yang ke berapa? Sebab nak nampakkan Islamik. Ni dah nak nampakkan Islamik. Tapi tak Islamik pun. Itu bukan Islamik. Islamik ni adalah dia terus memikirkan pahala, bukan memikirkan nak dapat duit banyak supaya zakat banyak. Jadi dia kira dulu, target saya 1 juta, zakat 2.5%. Okey, kita target 1 juta. Dia target 1 juta ke target nak zakat? Salah, itu manipulasi agama. Minta maaf cakap. Zakat bukan kira begitu. Zakat dikira setelah berapa bayar semua. Tengok berapa, tengok Islam. Islam ni adil. Islam ni bukan nak membebankan orang. Islam bukan nak ambil harta orang. Allah kata, aku bukan nak ambil harta kamu. Aku yang bagi harta kat kamu. Tapi Islam suruh kita beringat. Suruh kita beringat. Dalam harta kita ada harta orang. Mudah. Itu zakat pendapatan. Kalau dah dipanggil apa? Mufti kata, tengok fatwa. Ikut fatwa tempatan. Itu pendapatan sebab dah ada. Dah dapat, dah ada gaji. Dah tolak. Ini yang belum ada. Belum ada kita dah bersangka. Kita membayangkan. Kita konon-konon nak menjadikan inspirasi. Menggunakan agama untuk dapat dunia. Salah. Jangan gunakan agama. Jangan cari keuntungan dunia dengan agama. Itu salah. Jangan cari keuntungan agama. Keuntungan dunia dengan agama. Buat betul-betul niat kerana agama. InsyaAllah Allah bagikan harta. Buat kerana agama. Cukup. Kerana agama tidak perlu membayangkan dapat berapa. Nabi tak pernah ajar dapat harta banyak. Nabi tak pernah minta doa untuk minta harta banyak. Maksudnya membayangkan harta banyak. Nabi mendoakan orang ada. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi doakan harta yang barakah. Itu cara dia. Allahu Akbar. Buat kerana agama. Jadikan agama itulah hidup kita. Jadikanlah agama lah nanti memberikan keuntungan kepada kita. Jangan cari keuntungan dengan agama. Tak layak kita mencari keuntungan dengan agama. Sebab agama terlampau bernilai. Agama yang akan memberikan kita keuntungan. Lagi parah gunakan ayat-ayat dalam Quran. Benar tu Puan Mastura Abu Latif. Bunyi ayat Quran dia dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia dah cantik dah. Tak. Gaya singkat, dia dalam Selangor dia panggil dia ada satu zakat tu Allah alam namanya nanti cek balik dia panggil duit lamsam. Keluar tu dia ada amount tu. Dia rujuk pada zakat. Saya kurang arif dalam term ni. Tapi dalam asas tu kita fahamlah. Dia ada, dia panggil lamsam, duit lamsam keluarkan zakat pada itu. Baru boleh. Buat kerana agama, apa? Nak buat kerana agama apa? Harta ke? Buat kerana agama untuk mendapatkan pahala. Benar tu dia. Salah cari keuntungan. Kita gunakan agama nak dapat keuntungan dunia. Salah. Walhal agama yang memberikan kita keuntungan. Sebab tu sahabat sangat takut dapat harta. Sebab takut tak jadi pahala. Kita takut tak dapat harta. Takut nak bagi pahala. Takut nak buat pahala. Takut duit habis. Takut jadi isi solehah. Takut tak terjamin. Ni pahaman tak betul. Keliru. Takut. Lain sekali Allah ambil juga. Takut dah nak berkongsi suami katanya. Hilang kasih sayang. Gerun. Meremang bulu roma.
Lain mati juga. Berpisah juga. Tak boleh. Jangan kita sangka-sangka kat dunia ni. Jangan biar nafsu yang ke depan. Jangan. Dia suka buat kita tamak. Nafsu ni. Suka buat kita takut dengan kebenaran. Suka membayangkan harta yang banyak. Suka membayangkan masa yang banyak. Suka membayangkan. Ni bayang-bayang ni tak ada. Kita bukan hidup dengan bayang-bayang. Kita hidup dengan realiti, kenyataan. Islam sangat realistik. Dia tidak duduk di atas fantasi. Dia tidak duduk di atas bayangan dan khayalan. Islam bukan begitu. Islam tertegak dengan kebenaran dan kenyataan. Kalau susah, terima kesusahan. Berdoa kepada Allah. Datangkan pertolongan. Clear. Tak payah tengah susah, bayangkan. Bayangkan. Lalas sekali apa? Gila bayang. Gila bayang kawan tu. Ya Allah. Susah, terima kesusahan. Senang, terima kesenangan. Kita dah senang, kena keluar zakat banyak. Silakan. Jangan bagi kira nak keluar. Allah yang bagi kita senang. Allah bagi kita sel banyak. Jangan bagi kira nak keluar. Di saat masuk tak terkira, keluar jangan berkira. Kita tak pernah kira masuk kan? Tengok dapat banyak. Allahu Akbar. Jadi sudah nyemahnya Allah Ta'ala. Benar tu Puan Syida Hamidah. Sama juga suruh ada emas banyak-banyak. Nabi tak pernah suruh. Allahu Akbar. Kalau macam tu, apa nasib orang yang tak ada duit ni? Bayangkan emas tu ibarat duit. Ada. Hidup juga kita. Yang tak ada emas sekarang, hidup tidak? Hidup je. Allahu Akbar. Janganlah. Benda yang salah, jangan dijadikan hujah. Dan kita kena berani menyatakan kebenaran begini ya. Jangan, lagi sekali, hidup bukan dengan bayang-bayangan. Kerana hidup Islam, agama tertegak dengan kenyataan. Sama konsep hibah, kalau nak bagi tak apa, itu hadiah, itu tak masalah. Tapi janganlah kita menjadikan hibah itu sebagai penentu kita untuk dapat bahagia kita. Nak bagi-bagi je lah, tak ada masalah lah. Orang tak ada rumah pun bahagia. Orang hutan, duduk kat hutan pun jadi bahagia juga. Orang hutan. Kita duduk kat metropolitan jadi macam ngalah kat orang hutan kadang-kadang. Kan? Allahu Akbar. Ustaz bayangkan, setiap level dalam mentor business dikaitkan dengan zakat. Allahu Akbar. Ini salah laku ni. Target zakat nak naik level dikaitkan dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ditamsil hijrah dengan kaedah nak berniaga. Bela saya, jangan ikut. Itu mempergunakan agama. Kalau nak, mari jumpa. Saya nak tengok asas dia berniaga asas apa. Agama bukan macam tu, bukan kait-kait berniaga dengan agama. Kalau nak, belajar mukmin niaga dengan saya. Saya ada ilmu tenang, pernah saya buka tu, tapi saya tutup balik. Sebab mukmin niaga ni, yang benar-benar nak menuntut lah. Sebab harta ni senjata lah. Saya cakap terang, harta ni senjata. Dia ibarat pedang, dia ibarat pisau, dia ibarat pistol. Kalau nak, menuntut. Sebab ada benda yang boleh membawa kepada kecederaan. Benda-benda yang bukan belajar secara umum. Oh, siapa nak ada harta? Siapa nak berniaga? La. Pernah dengar cerita perniagaan para sahabat? Secara terbuka terang-terangan? Tak ada. Sahabat semua cerita tentang perjuangan. Kita je duk kait dengan duit. Kita tahu sikit ni maklumat tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, sikit je. Tapi kita siang malam pagi petang bisnes je kerja. Tu kerja. Konon-konon nak bagi Islam kuat. Tak payah, Islam kuat dah tanpa bisnes kita. Kita nak menguatkan ekonomi kita je, bukan nak menguatkan agama. Kalau betul nak menguatkan agama, solat 5 waktu lah kat masjid setiap hari. Tegakkan syariat. Didik isteri betul-betul. Baru betul nak kuatkan agama.
Alhamdulillah. Dah, harta ni senjata. Kita suka ke tengok anak kita pegang pisau? Suka? Anak kecil ataupun anak kita pegang pisau? Suka? Wa ima anak yang besar pun kalau pegang pisau pun kita tanya, buat apa pisau ni? Tiba-tiba duit, kita duk elok dia bagi orang pegang. Seronok pula tu tengok. Allah Akbar. Puan Rosina Hussein, itu sebab nak galakkan beli emas, itu saja. Kok mana pun kita melalui juga fasa-fasa pembelian ni, Puan Rosina. Tak usah risau dengan keadaan duit beli nak jual emas ke pakai duit. Ada kita bayangkan sistem dulu pakai sistem barter. Ada sistem waktu itu, kena ada duit kertas ni. Ada? Tak ada kan? Begini je. Konsep je, jangan membawa kepada kebimbangan. Tak usah nak bimbangkan dengan hal keduniaan. Apa yang ada, kita lalui. Yang nak meniaga, saya tak akan buat terbuka dah. Yang mana pernah belajar, repeat balik. Berkarat dah. Jumpa saya. Nak meniaga, jumpa. Tak ada nak open-open. Saya tak buka. Itu ilmu senjata. Saya tak akan buka lagi dah. Sebab bahaya. Saya cakap terang, harta bahaya. Tu saya cakap. Sebab apa? Nabi kata, takutlah kamu dengan harta dan wanita. Dan lagi bab kahwin. Ada saya ajar? Ada saya ajar bab kahwin? Tak ada kan? Tak ada. Kalau apa kita isteri. Ini orang sibuk nak bagi tip mengajar. Oh, Ustaz tak nak mengajar pun. Bagilah tip Ustaz. Tak ada. Ikut pengajian saya. Nak jumpa. Tengok hatinya. Kalau dia larat ikut pengajian ni, dia akan larat ikut pengajian rumah tangga dan harta. Dua ni, dia bukan pengajian yang suka-suka mengajar. Tak. Sebab dua ni lah fitnah paling besar. Nak jumpa mengadap. Ni. Tempat pengajian tu. Ada je. Datanglah siapa nak. Tak ada live. Live kita macam ni. Sambil-sambil saya cerita juga. Tak usah bimbang, saya cerita. Tapi kalau betul nak, sebab saya nak custom. Meniaga ni saya nak tanya. Betul-betul diri dia. Rumah tangga betul-betul diri dia. Yang saya ajar ni umum. Jumpa. Melutut saya nak tanya dulu A to Z. Boleh? Harta ni senjata boleh? Jawablah. Terangkanlah elok-elok. Senjata kan? Manakah tidak senjata? Dengan harta, tengok apa jadi. Orang sanggup berbunuh tak dengan harta? Ada. Senjata lah tu. Baik. Jadi sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Ya betul tu Cina. Buka X-File. Kita tengok dulu X-File apa cerita. Tak ada tiba-tiba nak, okey, mari kita jadi mukmin yang hebat, kita kena ada harta, kita kena ada ini. Allah Akbar. Tak ada. Baik, itu saja. Sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Terima kasih banyak kepada semua. Dan teruskan istiqamah dalam pengajian kita. InsyaAllah, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata, kurang bicara. Sembang-sembang kita pada pagi ini, beginilah pengisian Fitness Kolbu. Kita bawa perbincangan dengan keadaan yang lebih santai. Tetapi ada maksud yang besar dalam penyampaian. Kita kaitkan dengan pengajian-pengajian kita insya-Allah. Dan misi kita insya-Allah untuk menawan nafsu kita agar tidak diperlakukan sehingga kita akhirnya tunduk dengan nafsu. Kita nak menguasai nafsu dengan kolbu. Kuasai jiwa, kuasai kejayaan. Bebaskan jiwamu dari belenggu nafsu yang merosakkan jiwa. InsyaAllah itu saja. Alhamdulillah. Kita minum dahulu kala ni tembaga. Bismillah. Alhamdulillah. Air kosong ni pun. Tapi nikmat Allah kan. Masya Allah. Jangan air kosong kalau sakit tekak. Apa air pun tak sedap. Kan? Ni air kosong ni. Bila tak ada apa sakit. Allah nikmatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, kita jumpa pada kuliah maghrib ini dan kuliah malam nanti insya-Allah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.